Last kita perlu belajar tentang 6.3 sebatian. Apakah itu sebatian? Kan cikgu cakap sebelum ni, sebatian adalah dua campuran unsur yang telah bergabung secara kimia. Oksigen kah, bergabung dengan karbon kah, magnesium bergabung dengan oksigen kah, tapi diorang bergabung secara tindak balas kimia. Contohnya kapur tulis kamu ni ada beberapa gabungan bahan-bahan kimia di dalamnya. Okey, contohnya lain, bakul plastik, baldi, tayar, semua diorang ni dihasilkan melalui tindak balas kimia. Contohnya polietina gabungan karbon dan hidrogen. Okey. Okey, macam jubin di rumah kamu tu, dia gabungan daripada kalsium, karbon dan oksigen. Okey, seterusnya. Okey, macam mana kita mau tahu dia adalah sebatian? Dia gabungan tindak balas kimia, dia ada dua unsur lah. Contohnya macam ini kan, magnesium oksigen bertindak balas menghasilkan magnesium oksida. Kamu hafal macam tu dah, aluminium berkahwin dengan oksigen, aluminium oksida. Dia ada dua patah perkataan kalau kamu perasan kan. Zinc dengan oksigen dia akan jadi zinc oksida. Besi dengan oksigen dia akan besi oksida. Okey. So ini adalah sebatian sebab dia adalah gabungan unsur-unsur ini yang bertindak balas secara kimia. Okey, faham kan? Okey, contohnya lain macam lithium hidroksida ni sebatian, natrium hidroksida ni sebatian, kalium hidroksida ni sebatian sebab diorang dibentuk daripada unsur-unsur unsur campur molekul ni. Unsur lithium campur molekul air. Okey, jadi adalah gas ini. So ini semua adalah sebatian kimia. Okey, apa yang biasa keluar untuk tingkatan 1 ni adalah kaedah pengasingan sebatian. Macam mana kita mau asingkan sebatian tu? Kita mau dapat originalitinya melalui proses elektrolisis. Oleh kerana mereka adalah dibentuk melalui tindak balas kimia, so diasingkan pun melalui proses kimia iaitu elektrolisis. Dia ada ni lah, dia punya elektriknya, dia ada anode, ada kathode, dia ada dia punya elektrod karbon. Okey, kita tengok air ni adalah sangat special, kena sangat istimewa. Kenapa? Sebab kita dapat air secara semula jadi. Kan kita tidak payah hasilkan air secara kimia. Okey, tapi kita boleh pisahkan unsur-unsur yang ada dalam air melalui tindak balas elektrolisis air. Kita hanya boleh pisahkan, tapi kita tidak boleh tindak balaskan kimia untuk menghasilkan air, ya. Okey. Tahukah kamu apakah yang membentuk air? Dia ada unsur oksigen dan unsur hidrogen di dalam air tersebut. So, di dalam air ni H2O, kita mau dapat balik originalitinya melalui tindak balas elektrolisis air. Dia punya unsur juzuk yang membentuknya lah. So, di dalam tindak balas elektrolisis air tu kamu akan dapat gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, magic kan daripada air tu, air yang kita minum tu boleh menghasilkan gas oksigen dan gas hidrogen. Melalui apa? Mesti ada proses kimianya lah, tindak balas kimia. So, kalau buat di makmal ni memang seronok sebab gas oksigen ni boleh menyalakan kayu uji berbara. Kita kasih ada bara-bara sikit, kasih letak sini, dia akan ada keluarnya penyalaan. Gas hidrogen ni pula dia menghasilkan bunyi letupan pop. Kalau kita letak kayu uji menyala, kita ambil lidi menyala, kita kasih letak dalam tabung uji yang ada gas hidrogen tu, dia akan ada pop macam begitu. So, eksperimen ni sangat seronok lah kalau kamu dapat buat. Okey. So, itu cikgu mau cakap, secara elektrolisisnya, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif, gas oksigen pula terhasil pada anod. Itu kamu kena hafal lah. Panjang anod, pendek kathod. Pendek kathod. Yang panjang ni anod. Okey, anod oksigen. Ingat saja. Anod oksigen. Okey lah kamu tambah. Okey, anod kan ANOD. Okey, oksigen. Kathod, dia menghasilkan hidrogen. Kathod. Macam mana kita K ni kita boleh transfer kepada H. Kan? Itu cara cikgu menghafal lah. Okey. So, seterusnya, mari kita lihat apa maksud perubahan fizikal dan perubahan kimia. Okey, perubahan kimia ni, perubahan fizikal. Perubahan fizikal ni yang berubah secara fizik dia punya luarannya. Okey, macam ni kamu rasa perubahan apa ni? Dia pada hijau, apple green, tiba-tiba menjadi apple kita menjadi tendak. Kenapa jadi begitu? Sebab kita punya apple telah teroksida di udara ada oksigen, jadi kita vitamin C ni kan, sebab apple kaya dengan vitamin C, jadi dia mudah teroksida, mudah bertindak balas dengan oksigen di udara, so dia akan turn black. Jadi ini adalah perubahan kimia. Perubahan fizik ni
Kalau tidak ada melibatkan perubahan apa-apa, contohnya air dididihkan menjadi air juga, air dibekukan menjadi air juga, ais dileburkan menjadi air juga kan, itu adalah perubahan fizik. Okey. So perubahan fizik ni tidak menghasilkan bahan baru, perubahan kimia menghasilkan bahan baru. Okey, yang berbeza daripada asalnya. Contoh perubahan fizikal ni peluburan ais, pembekuan air, masih lagi air kan, pendidihan air, kondensasi. Kamu ingat tu lah. Kalau perubahan kimia ni, contohnya pengaratan besi kan, ini besi dia warna grey kan, kelabu. Tapi bila dia berkarat dia akan jadi brown. Bahasa Inggerisnya brown. Apa tu ya? Brown, perang. So tiba-tiba ada lapisan perang terhasil pada paku kamu. So dia sudah berkarat. Dia ada benda kimia bahan baru terhasil pada kita punya paku. So itu namanya paku mengalami tindak balas kimia ataupun perubahan kimia. Faham kan kelas? Okey. Jadi perubahan fizikal ni yang tiada apa-apa aja, masih juga benda yang sama kita akan dapat. Kalau perubahan kimianya dia ada benda lain yang terhasil. Okey, mari kita lihat apakah perbezaan di antara campuran dan sebatian. Ini yang biasa keluar exam juga ya, perbezaan di antara campuran dan sebatian. Campuran ni, adakah dia membentuk bahan baru? Tidak. Kalau sebatian, iya. Adakah ikatan kimia terbentuk? Campuran tiada. Sebab dia tidak bahas kimia. Sebatian ada. Dia boleh diasingkan, kaedah pengasingannya secara fizikal. Iaitu penurasan dia, penyulingan kan. Kita belajar ada 7 tadi itu kan, kaedah fizikal. Kaedah kimianya elektrolisis air. Kalau sebatian ni lah. Bukan air lah, elektrolisis. Kaedah kimia dia. Sifat baru berbanding dengan bahan asal, tiada perbezaan. Bahan barunya ada perbezaan. So, tolong hafal jadual 6.2. Itu saja untuk 6.3 ya kelas sebatian.